MCA akan mengadakan pemilihan barisan pemimpinnya akhir Mac ini. Kemelut yang melanda parti itu belum lagi nampak tanda-tanda penyelesaian. Presiden MCA, Datuk Seri Ong Tee Kiat, menjadi tetamu soal jawab malam ini. Yang Berhormat Datuk Seri Ong berjuang sedaya upaya mempertahankan kedudukannya. Beliau diasak dari kiri dan dari kanan. Mampukah Datuk Seri Ong menangki serangan Tai Chi Datuk Seri Dr. Chua Soy Lek, Datuk Seri Liao Tiong Lai dan rakan-rakan lain dalam pertandingan yang akan menentukan masa depan MCA? Dan apakah hikmah yang mungkin ada daripada semua kekecohan ini? Datuk YB, terima kasih kerana datang ke studio. Saya nak tanya YB, satu keadaan dalam MCA hari ini, di mana kita lihat MCA mempunyai ataupun berhadapan dengan banyak masalah, tak berhenti-henti, banyak krisis yang melanda. Boleh YB jelaskan macam mana ini boleh berlaku? Ya, terima kasih Datuk. Sebenarnya apa yang berlaku hari ini bukanlah bermula selepas saya menerajui parti ini. Ianya dah bermula sejak ketewasan parti dalam pilihan raya yang ke-12, iaitu pada tahun 2008. Dan kita sedia maklum bahawa selepas ketewasan yang disifatkan ketewasan yang paling tenat sekali dalam sejarah MCA. MCA memang mengalami satu era yang paling mencabar, bukan saja dari segi keyakinan rakyat terhadap parti itu dan juga di kalangan anggotanya juga memperlihatkan satu krisis keyakinan. Dan bila saya mengambil alih jawatan ini sebagai Presiden pada bulan Oktober tahun 2008, itu pun satu-satunya ketika yang orang kata kritikal ataupun genting, saat genting. Dan saya bukan saja mewarisi apa yang berlaku, dan juga pada masa yang sama, bila saya nak memulakan ataupun mempelopori satu transformasi itu pun, saya tahu, saya memang sedia maklumlah, ianya bukanlah mudah diterima oleh semua pihak, khasnya kalaulah sesuatu yang mungkin melibatkan rombakan dari segi struktur, dari segi takominda dan sebagainya. Dan itu menghangatkan lagi masalah. Jadi Datuk mengambil alih pucuk pimpinan MCA ketika dia dalam keadaan yang terumbang-ambing. Ya. Jadi pada ketika itu apa prioriti ataupun keutamaan Yang Berhormat? Ya, sebenarnya tu saya utamakan usaha untuk mengembalikan keyakinan rakyat, khasnya masyarakat Cina dan juga kaum bukan Cina pun, ya, terhadap parti MCA. Dan itu memang diberi keutamaan. Selain daripada itu, di kalangan anggota sendiri pun, kalaulah kita terus berada dalam takominda yang sama, iaitu business as usual kata orang, maka saya khawatir nanti menjelang PRU ke-13 kita susah nak tawan kembali kerusi-kerusi yang tertewas itu. Jadi daripada Oktober 08 hingga hari ini, saya tengok keadaan kucak-kacir dalam MCA, perbalahan, dia ada puak, sehingga ada orang yang membuat kesimpulan bahawa Yang Berhormat gagal mentadbir parti dan membawa perpaduan. Mungkin ada orang yang tidak bersetuju dengan pandangan itu, tapi bagi pandangan YB sendiri macam mana? Ya, memang persepsi itu bergantung pada individu. Dan pada hakikatnya saya rasa kenalah kita
kena kita ambil maklum tentang satu fakta di mana dalam pemilihan parti MCA dalam tahun 2008 kita nampak anggota CC members ataupun anggota jawatan kuasa pusat yang menang ataupun yang menjadi anggota pentadbiran parti. Mereka ni terdiri daripada aktivis-aktivis ataupun pemimpin-pemimpin dari pelbagai pihak, bukannya satu puak. Dan kita sedia maklum juga berpuak-puak ni memanglah kata orang budaya politik. Bukan saja dalam MCA, malahan di semua parti sekalipun, di persaudaraan antarabangsa. Dan lagipun bila saya bertanding pada tahun 2008, semua orang tahu dan semua orang pun nak tahu kenapa saya tak ada line up ataupun kata orang cai ataupun dalam istilah ni MCA ni endorse list ataupun menu kata orang. Ini macam menu restoran. Saya memang tak ada. Saya tak ada satu line up, sebab masa tu saya tak percaya pada politik berpuak-puak ni. Dan saya kira kalaulah saya menang pun saya boleh kerjasama dengan sesiapa saja. Sebab mereka ni semua adalah rakan-rakan seperjuangan saya. Dan bukan orang yang saya tak kenal. Tapi malangnya keadaan sebegini telah pun tergendala keharmoniannya.